Okey, yang pertama sekali yang awak kena tahu bahawa Kirchhoff surface law dia adalah in sama dengan out. Okey, kena tengok. So, awak kena tengok. Okey, saya bagi contoh lah, saya buat satu. Ni saya ingat ni. Ni. Okey, saya bagi contoh ni saya buat. Yang ni awak punya B. Tak nak lah, kita buat yang lain. Sama juga. Okey, saya buat yang ni, contoh dia ni Okey, so kalau awak tengok kepada soalan ni. Okey, awak tengok kepada soalan ni. Saya buat balik semula. Sekali je tau saya tunjuk ni. Okey, pertama sekali awak kena faham bahawa dia ada dua rules. Okey, iaitu KL1, KL2. KL1, KL2. Okey. Dan mesti pilih junction. Sebab ada yang saya tanya, mana awak punya junction? Dia kata tak tahu. Dia boleh cakap kat saya tak tahu junction tu apa. Aduh, pening otak saya dengar bila dia cakap junction pun dia tak tahu. Junction tu yang ini, ni. Ini kita panggil dia junction. Junction tu maksudnya dia ada ni. Kalau yang ini bukan junction ni. Ini kita tak panggil junction. Ini bukan junction. Ini adalah corner. Ini nama dia corner. Junction adalah yang dekat ni. Ada T, bentuk T ni. T macam ni ke, T macam ni ke, T macam ni ke, T macam ni ke, T terbalik ke. Itu dipanggil junction. Kena faham tu perkataan junction, perkataan corner. So, pertama sekali awak kena tentukan junction. Mana junction? Bila ada junction, kena label. Selalunya junction ni kita akan label A, B, C. So, dalam kes awak ni, dia dah label X. X tu duduk sini sebenarnya ni. X dengan Y. Selalunya junction tu dia akan label sebagai huruf. Itu junction. Okey, yang kedua tadi lepas tu awak akan tentukan EMF kan. Okey, tengok EMF ni positif, so dia ke atas. Ini positif ke atas. So awak ada dua bateri je dekat sini. So awak ada dua EMF. Okey, lepas tu awak tentukan apa pula? Okey, awak tentukan current. Okey, since they already you dah label dah I1, I2, you kena follow lah. So I1 dia akan keluar dekat mana? Dia akan keluar dekat positif ni, I1. Jumpa je junction, dia macam traffic light, dia stop. Ni traffic light ni stop. Dia tak akan boleh pergi ke sana. Dia kena stop kat situ. Okay, lepas tu I1 datang mana lagi? Sini I1. So the whole cycle ni adalah I1 punya. Okay, sini I. Okay, saya nak lukis I ke mana saya tak tahu. Okay, saya tak buat. Jangan buat lagi yang ni. Buat yang ada bateri dulu. Okay, yang ini pula ada bateri. Ini I2. Kat mana I2 keluar? Dekat sini lah. Sebab dia keluar dekat positif. Current keluar dekat positif. But there are some question dia saja je buat I2 tu keluar daripada negatif. Ikut saja, jangan degil. Ikut. Kalau dia buat I2, cikgu I2 dia buat ke bawah. Okay, follow je. Maksudnya 12 ni menolak 9 lah. Memang betul lah dia akan menang. 9 akan kalah. Okay. Macam mana dengan I ni? Macam mana saya nak buat I ni dekat mana? Okay, saya akan tengok dekat junction ni. Saya tengok dekat junction. Junction ni bayangkan pintu rumah, pintu. So I1 nak keluar pada rumah. I2 pun keluar pada rumah. So dia mesti ada balance. So I ni kena buat apa? Dia mesti dah dua-dua nak keluar. Siapa nak duduk dalam rumah? So dia mesti masuk. So saya akan jadi masuk. Itu yang saya cakap tadi, ada kawan awak tanya, very good question. Dia tanya macam mana cikgu nak determine I ni tak ada bateri. I ni tak ada bateri, macam mana cikgu nak tahu dekat atas ke bawah? I have to look at the junction. If all your I is going out, so one should be going in. Dia tak boleh semua nak keluar, tak boleh. Faham tak?
Diam pula budak-budak ni. Boleh tak ni? Faham. Sebab dia memang ada yang tak faham lagi tau. Sedih, memang saya bercakap betul. Kau ni bukan semudah yang awak sangka lah. Kalau awak seorang memang awak tak faham. Awak kena cakap dengan kawan, cerita dengan kawan. Jumpa kawan, cerita explain kat dia. Okay, that's why awak duduk dekat asrama, awak ada kawan. Kalau macam tu baik awak duduk kat rumah, online je. Lepas tu awak datang exam. You need a friend. Please find your friend. Kena cari kawan. Jangan duduk seorang-seorang kat situ. Okay, lepas tu saya buat loop. Macam mana saya nak buat loop? Okay, saya buat loop ikut EMF. Saya ajar awak ikut EMF. Akan ada berapa loop? Ada 2. Sebab kawasan ni 1, kawasan ni 1. Dia akan split kepada 2. Okay, macam mana loop saya? Saya tengok ni, 12 dekat sini ada tak EMF? Tak ada, saya ada 1 je EMF. So, saya akan ambil 12 lah. So, saya akan ambil yang 12. Okay, so saya ambil yang 12. So, yang ini akan jadi ke atas lah, saya follow lah. Dia ke atas, ke bawah, dia macam cycle, satu cycle. Okay, yang ini pula EMF saya 1 juga sebab kawasan ni saja. So ini pun ke sini, ke atas. Ini loop kedua, ni loop pertama, ni loop kedua. Okay, lepas tu baru terus kita buat kotak. Baru kita terus buat kotak. Okay, pecahkan KL1, KL2. Kalau nak pecah lagi senang, pecah lagi 2 kat sini. Sebab ada loop 1, loop 2. Kalau tu pening lagi sangat. Okay, so KL1 ada apa? Submission I in sama dengan I out. Kena tulislah at junction. Mana junction yang awak pilih? Y ke X ke Y? Tak kisah mana-mana. Okay, saya pilih X. Saya pilih X. Cuba tengok bahagian X lah. Siapa yang masuk? I1. Siapa yang masuk lagi? I2. Siapa yang keluar? I. So, saya akan label I1 tambah I2 minus I equals to 0. So, ini akan jadi first equation saya. Sebab saya akan susun ni dalam bentuk A, B, C, D. Kalau untuk KL1 ni, mesti D selalunya kosong. Okey, baru saya buat loop 1. Okey, bila saya nak buat loop 1, saya tengok kawasan loop 1. Okey, KL2 ni kita akan guna submission EMF equals to submission IR. So, awak akan ada 2 loop. Awak akan ada 2 benda yang awak kena tengok. Yang pertama adalah EMF dengan loop, EMF dengan current. So, ada 2. Satu EMF dengan loop, satu EMF dengan current. Kalau yang ni awak tak tengok loop. KL1 tak ada loop, awak tak tengok loop. Yang tengok loop adalah dekat KL2. So kita tengok KL1. So KL1 ada berapa je EMF? Ada 1, 12. Ni 12 ni, tengok ni 12 ni. 12 ni dia ke atas. Kalau lain. Dia ke atas. Dan arah loop dia sama. So dia akan jadi positif. Positif 12. Tak perlulah tolak sesiapa sebab dalam kawasan dia ni dia tak ada lagi EMF. So sama dengan R. Ada berapa R? 3.9, 9.8, 1.2. Saya tulis semua. That's why saya tak buat kotak macam ni sebab panjang tau dia punya ni. Tak apalah, buat je lah 3.9. Ni susah ni sebab saya kena buat kotak saya lagi besar kalau saya nak buat table juga. Okay, saya kena besarkan. 3.9 berapa? 1.2 9.8. Saya ada 3 R. 1, 2, 3. Kalau ada internal, ambil je internal. Okey, 3.9 ni. Siapa yang lalu dekat 3.9? Tengok 3.9 yang lalu, yang menjalani dia adalah I1. Tengok I1 ni. Sama tak arah dengan ni? Yes, sama. Tengok dia sama. So, dia positif lah. So, I1 positif. 1.2 pula. 1.2, siapa yang lalu dekat 1.2? Yang lalu dekat 1.2 adalah I. Nampak ni? I ni sama arah tak dengan loop? Sama. So, dia pun positif. I. 9.8. Cuba tengok 9.8. Siapa lalu kat 9.8? I1. Sama tak arah? Yes, sama. So, dia pun adalah positif. I1. So, awak akan rearrange lah. So, maksudnya 3.9 tambah 9.8 I1 tambah kosong I2 tambah, memang benda ni jauh sikit, tambah 1.2 sorry.
1.2 I sama dengan 2. Okey. So 3.9 tambah 9.8 dapat 13.7. So 13.7 I1 kosong I2 tambah 12 point I sama dengan 2. So ini akan jadi equation kedua saya. So A, B, C, D. Okey. Settle yang ini, saya akan buat loop kedua pula. Okay. Loop kedua. Okay. Loop kedua, loop kedua, tengok loop kedua. Bila buat loop kedua, tutup yang bahagian loop satu ni. Saya potong ni macam ni. So saya hanya fokus dekat sini je, bahagian ni. Okey, dekat loop kedua saya ada satu je, 9. 9 ni ke atas. Sama tak dengan arah loop kedua? Yes, sama. So dia adalah positif. Positif 9 sama dengan, sebab dia satu je. Okey, ada berapa R dekat sini? Okey, kita nak color lah. Okey, ada 6.7. Ada 1.2 ni, 1.2 ada lagi. 2 je, 6.7 dengan 1.2. 6.7 dengan 1.2. Okey. Kita tengok dekat 6.7. Siapa yang lalu dekat 6.7? Yang lalu dekat 6.7 I2 sama tak arah dengan dengan loop 2 sama. So dia positif lah. So ini akan jadi positif I2. Tengok 1.2 pula. Sama tak arah? 1.2 dia adalah I. I sama tak arah dengan loop 2 sama. So dia pun positif lah. So positif I. So akan jadi kosong I1 tambah 6.7 I2 tambah 1.2 I sama dengan 9. So ini akan jadi saya punya third equation. Saya mesti susun A, B, C. Madam. Ya. Kenapa? Madam. Apa dia Aziz? Ya Aziz. Ya Zik. Tanya betul tak? Apa equation kedua tu bukan 2 tapi 12. Ya ke? Ya, equation kedua tu sama Okay, dengan thank 12. you. Bukan 2. 12. Bagus. Ya. Tak ada. Nah, madam letak 2. Sorry. Betul 12. 12 kan? Bagus. Betul 12. Bagus Aziz. Betul. Okey, lepas tu apa yang saya belajar, saya sendiri pun belajar daripada anak murid saya. Dia kata, cikgu kita buat table. Dia dah suka buat table, dia pecah. Dia buat table, table ni. Table, dia pecah. Iaitu 1, 2, 3, A, B, C, D. Okey. Equation pertama, 1, 1, negatif 1, kosong. Ni, dia ikut yang ni. Ni. 1, 1, negatif 1, kosong. Okay, equation yang kedua dia ambil yang inilah. Ni nombor 2 lah equation kedua. 13.7 kosong 12 1.2, sorry ni 1.2 kan. Yang ini 12. Okay, equation ketiga kosong 6.7 1.2 9. So ini. So yang inilah yang awak akan guna kalkulator tu. Guna kalkulator yang mana? Sebab saya punya kalkulator ni, saya tak boleh tunjuk dah yang kalkulator tu. Lemak, tak boleh tunjuk dah kalkulator tu. Awak tekan mode equation. Cari equation unknown tree. Ni macam saya ni, saya akan ambil yang ni. Solve yang ni. Ni. Macam ni. Saya akan ambil equation ni. Yang saya tunjuk anak panah ni. Solve system equation tree unknown. Kalau untuk kalkulator awak tekan mode equation unknown 3.
Kalau untuk kalkulator lama, you tekan mode, ada nampak equation, tekan 1, unknown 3. Tapi kalau siapa yang guna komputer, kalkulator yang baru tu, ada tengok dekat TikTok saya tu ada. Tolonglah tengok, okay. So awak tekan ni. Okay, so nampak tak? Dia keluar dalam bentuk table ni. So apa yang awak buat, awak masukkan je lah. 1. Lepas tu 1. Negatif 1. D tu kosong. Lepas tu 13.7. Lepas tu kosong. 1.2. 12. Lepas tu kosong. 6.7. 1.2. 9. So, lepas tu tekan apa? Sama dengan. So saya akan dapat ni. Okey. Ini adalah X. Ini ada nilai X. Nampak tak? Dia tulis tu X. So X sama dengan 7.22. 0.7 lah. 0.72. Okey. Y adalah 1.03. Z adalah 1.75. Okey. Ini sebenarnya adalah sama dengan I1, I2, I. Dan dia adalah ampere. Kenapa dia adalah I? Sebab the one that unknown adalah I. So that's why dia adalah that's why dia adalah I. I. Unknown kita adalah I. So this is your answer lah. Okay. Saya harap awak boleh faham itu, yang inilah yang saya masukkan guna kalkulator tu. Awak kena susun ikut A, B, C, D. Sebab one you salah je, you tak tahu junction. You tak tahu nak pilih yang mana, EMF mana you nak pilih. You tak boleh nak buat yang semua ni. So very important for you to know macam mana dari sini nak bagi masuk dalam table ni. Okay, boleh tak? Sianya Haziq masuk keluar. Lepas tu ada juga lagi pasal 3 orang ni lambat kelas ni. Mana lagi yang lain? Ramai tak ada ni. Seri cakap ke Seri? Ada tak cakap? Ni salah. Okay, saya harap untuk sekejap. Saya nak buat apa ni? Apa nama dia? Save. Saya nak pergi buat mana saya tengok gambar tu? Mana start gambar? Hilang pula tak gambar tu. Sekejap, saya nak bagi terus, saya nak masuk potential divider. Nak habiskan. Sianya masuk keluar. Teruknya lain awak ni. Tanjiman okey? Okey, madam. Tanjiman okey pula. Tukarlah gigi lah korang. Aduh, kesian aku tengok. Saya pakai gigi okey dah. Teruklah kalau Tadi pergi tak sampai okey. akhir sem kita nak buat macam ni. Gigi makin lembab, madam. Takut saya. Madam tadi tak okey. Oh, tadi tak okey. Aduh. Oh, tadi tak okey. Sekarang baru okey. Ya. Okay, saya ada bagi potentiometer dekat P4 dengan P6. Sekejap saya bagi okey.
Alright, so saya ada bagi potentiometer. Saya tak nak ajar yang dekat kuliah tu sebab apa? Kalau tengok kuliah tu saya rasa saya pun tak rasa macam nak give up lah fizik ni. So kita jangan menghancurkan harapan kan. Jangan menyusahkan hidup kita yang memang dah susah dah ni. So saya akan ajar awak cara yang paling senang sekali lah. Okey, kita tengok kepada potentiometer. Okay. So untuk potentiometer, so kalau you tengok kepada ni, kita dah belajar dua tau, Kirchhoff and then potential divider. Potential divider paling senang. Ingat lagi tak potential divider? Tak tahulah dia ingat ke tak ingat. Potential divider ni yang macam ni. Yang ini, contohnya yang ini. So soalan dia suruh cari voltage dekat R2. So kalau dia suruh cari voltage dekat R2 senang je. V2 sama dengan R2 bahagi R total V total. Maksudnya 10 kilo ohm bahagi 1 kilo ohm tambah 10 kilo ohm darab 5. Soalan dia senang je. Macam tu. Kalau dia nak V1 tu tukar. V1 sama dengan R1 bahagi R total V total. Kalau dia nak V ke 10, V10 sama dengan R ke 10 bahagi R total V total. V total we are talking about EMF ya. Kenapa? Sebab dia tak ada internal resistance. That's why kita anggap dia adalah sama dengan EMF. Macam ni. Dia minta V1. Senang gila. V1 sama dengan R1 bahagi R total bahagi V total. Dia minta V2. V2 sama dengan R2 R total V total. So kalau keluar soalan ni, jawablah. Sangat senang. Nak menangis jawab soalan macam ni. Senang sangat. Tapi kalau tiba-tiba dia tambah macam ni, ini kena fikir lah Ingat saya cakap apa-apa, you kena jadikan dia series dulu. Tambah, dia kata dia tambah dengan R2, dah ada tambah satu lagi resistor. Dipanggil R3 lah. So R3 ni awak kena gabungkan dia dulu jadi R23. Maksudnya you kena gabungkan dia. Saya harap awak buat. Kalau awak tak buat memang awak tak tahu. Saya dah bagi dah semalam siap sekali dengan skema jawapan lagi. So memang awak kena berusaha. Saya tak boleh nak tahu awak buat ke tak buat ke. Siapa sekarang ni macam ni lah cerita dia. Siapa yang berusaha dia lah dapat. Siapa yang tak berusaha memang dia tak dapat apa lah. Dia dapat waste time duduk kat matrik ni. Kalau waste time, bosan duduk kat matrik. Fikirkanlah. Okay. So saya kena settlekan ni. So R2, R3 gabungkan dia. So dia akan jadi, saya nak masuk potentiometer ni. So R1, so dia akan dapat R1, R2, 3. Baru buat macam tadi. V1 sama dengan R1, R total, V total. V23 sama dengan R23, R total, V total. Lepas tu kalau dia suruh cari, malasnya cikgu nak padam kan. Okey, kalau dia suruh cari V2 dengan V3 sama je dah dengan V23. Kenapa dia sama? Sebab dia dalam parallel. Saya rasa soalan yang susah macam tu lah paling susah. Takkan ada susah lagi lah. Kalau susah macam mana pun awak boleh buat sebenarnya. Sebab yang penting last sekali awak kena jadikan dia dulu. Paling penting pertama sekali jadikan dia dalam series dulu. Lepas tu awak gabung-gabungkan dia. Okey, boleh? Boleh tak? Potential divider ni. Boleh. Okey. Kena keep positif lah. Apa yang berlaku awak kena keep positif. Jangan bazir masa. Sekarang ni dah week 5 dah. Awak nak tunggu apa? Awak tunggu result awak keluar baru awak nak menyesal di kemudian hari. Tak ada, awak baik menyesal sekarang. Betul, awak kena menyesal sekarang. Okey. So sekarang ni kita masuk kepada potentiometer. Macam saya cakap lah ada budak saya 2.8 SEM 1, mana saya tulis ni 2.8, SEM 1 dia 2.8. SEM 2 dia dapat 4 flat. Tapi ini satu lah dalam beribu-ribu anak murid. So jadilah orang yang ini. Dia bermula pada awal. Memang dia bermula pada awal. Dia cakap kat saya, senang sebenarnya cikgu belajar ni. Boleh dia pula cakap kat saya senang belajar. Okey, kita masuk kepada potentiometer. Potentiometer macam saya cakap semalam, ada kelas P6 saya tak masuk kot ni potentiometer lagi. Saya tak brief lagi. Okey, potentiometer beza dia dengan potential divider, dia ada G ni, gasing ni. Dia ada gasing. G tu bukan gasing, G tu galvanometer.
Okey, macam mana bentuk galvanometer? P yang tu saya dah tunjuk dah galvanometer. P satu lagi ni saya tak tunjuk ni galvanometer. Galvanometer. Okey, saya rasa masa SPM pun you mudah bertemu dengan galvanometer ni. This is galvanometer. Ni bentuk galvanometer. So kalau you perasan dekat galvanometer ni, alah tak cantik dah pula dia punya ni. Galvanometer ni cantik. Galvanometer ni cantik. Ni cantik. Kalau awak tengok kat pada galvanometer ni, kenapa dia bagi saya kecil? Saya nak besar. Ni. Ni. Kalau awak perasan kat galvanometer ni, dia ada positif dengan negatif. Tengah-tengah dia zero. So dia nak tunjukkan where is the reflection of your current lah. Sama ada to the left atau to the right. Because ingat current boleh bergerak dua. Clockwise atau anti-clockwise. So what happen when your galvanometer is zero is pointed there are no current flow lah in the circuit. Okay, so untuk membezakan potentiometer dengan potential divider adalah tengok pada G ni. So kalau ada galvanometer dah rumah 2 tingkat tak siap ni, itu adalah potentiometer. So ada 3 benda yang awak kena tahu Okay, kalau kekov, katakanlah saya ada soalan macam ni, saya ada resistor, saya ada resistor. Awak jangan cakap ini kekov, ini bukan kekov, ini adalah parallel. You tambahkan ni dapatkan efektif. Okay, soalan kekov macam mana? Soalan kekov dia akan ada 2 EMF. Mesti at least 2 EMF. Tak kisahlah EMF tu duduk kat sini ke ataupun EMF tu duduk kat tengah ke. So ini adalah kekov. Dia mesti ada at least 2. Ada 2 EMF, ada 2 bateri. Kalau untuk yang ni ada 1 je bateri. Okay. Yang ketiga adalah potential divider. Potential divider awak belajar macam mana pula? Mesti resistor tu dalam keadaan series. So awak nampak soalan dia dalam keadaan series. Yes, you guna potential divider. Kalau yang ini kena guna yang biasa. Yang ni kena guna yang biasa lah. Settlekan macam chapter 2 awak belajar capacitor tu. Okay. Ini potential divider. So kena cari V1, kena cari V2. Nama dia pun divider, dia divide kan lah. Sebab kalau yang ini nak divide apa? V1, V2, V3 adalah sama. Kenapa sama? Kenapa dia same? Sebab dia parallel, V adalah same. So that's why potential divider hanya wujud dekat series sahaja. Okay. Kekov mesti ada 2 EMF. Mesti ada 2 EMF. Mesti ada 2, at least 2. Ada 2. Kalau yang ni 1 tapi dia duduk dalam series. Okay, kalau potential divider dia mesti ada rumah tak siap ni. Mesti ada G. Dia mesti ada G. So ini dipanggil potentiometer. This is potentiometer lah. So ini bentuk potentiometer. Okay, so kita tengok kepada soalan ni. Ini G ni adalah potentiometer. Kenapa saya cakap rumah tak siap? Sebab dia tak habis full. Dia mesti separuh je rumah dia. Okey. Saya rasa setakat ni paling teruk dia akan tanya 2 tingkat. Memang akan ada banyak tingkat. Rumah kan banyak tingkat. Nak 10 tingkat pun boleh. Tak kisahlah. Okey. Saya syllabus awak 2 tingkat je. Dia tak boleh banyak tingkat. Banyak tingkat pening kepala. Okey. So, tapi dia akan pecah 2. 1, dia kosong. Okey. Apa benda maksud cikgu kosong? Dekat bahagian atas ni tak ada apa-apa. Kosong. Maksudnya kalau dulu saya cakap dia tak ada anak, dia tak ada isteri. Anak dengan isteri tu yang ni. Anak R besar, R kecil, isteri R besar. Dia tak ada R, dia tak ada R kecil. Itu je pertama you tengok. Okey, kalau dia ada, okey, tengok yang nombor 2. Dia ada ni. Alamak, dia ada base, dia ada halangan yang sangat banyak. R tu kan halangan. So dia ada salah satu lah, tak kisah R kecil dan R besar. So dia ada R besar, dia ada R kecil. Maksudnya salah satu O Saya ada R besar, dia ada R kecil, you kena guna formula yang lain. So bila nak jawab soalan potentiometer, the first thing you need to do, tengok dia ada R tak atau dia tak ada R. I'm talking about internal and external. Cikgu dia ada satu je, dia ada R. Yes, dia kena follow yang ni lah. Kalau dia ada R je, dia kena follow yang ni. Okey, boleh faham tak? Okey, saya cerita dulu apa itu potentiometer. Okey, potentiometer ada 3 application. Dia nak
compare unknown EMF. Dia nak compare EMF sebab dia ada 2 EMF ni. Dua. Dia mesti ada 2 EMF. So pertama application dia ni, ini penting. Okay. Pertama application dia adalah untuk compare EMF. Yang kedua, dia adalah untuk measure unknown EMF. Maksudnya macam mana? Okey, yang pertama dia buat satu bateri 2. Dia nak tengok siapa menang. Itu maksud compare EMF. Yang kedua, dia letak bateri 1 dia tahu 10 volt. Macam ni, bateri 1 dia tahu 3 volt ni, 3 volt. Ni 3 volt. Tapi ini tak tahu. Itu maksud unknown EMF. Dia nak tahu apa EMF kat bawah tu berapa. Okey, yang ketiga, to measure unknown internal resistance. So dia nak tahu internal resistance. Berapa R yang ada dekat sini. So ada 3 application lah. So yang ini tolonglah ambil. Penting sangat lah. Untuk ini. Compare EMF, measure unknown EMF and unknown internal resistance. Okay. So berbalik kepada ni tadi balik. Pertama sekali apa yang awak kena buat? Pertama sekali check. Dia ada R ke tak ada R? Okay. Formula dia hanya satu saja, iaitu E1 over E2 sama dengan L1 over L2 sama dengan R1 over R2. Okay. Dalam you punya apa? You punya equation, dia hanya bagi yang ni. Ni depan ni. Bagi yang depan ni je. So, saya nak you tambah satu lagi yang ini. Yang belakang ni lah. Sebab yang ini dia tak bagi. Yang ni dia tak bagi R ni. So, nanti kita akan buat 2 comparison nanti. Okay? Alright. So, yang ini budak dah ada jawapan kat tepi ni. Okay. Kalau awak perasan awak tengok ni. Okay, kita tengok soalan dia. In the circuit show, cell E1 have EMF of 2 volt. Okay, ni 2 volt. And negligible internal resistance. So dia tak ada anak kecil. The length of potential wire AB. So sepanjang ni adalah wire. Sebenarnya ini adalah wire. Dia letak wire kat sini. A ke B dan panjang dia 100 cm. So length AB adalah 100 cm. When the switch S is open, mana switch dia? Switch dia dah tutup dah ni. Open, the balance length AX is 70. Open tu maksudnya dia on. Kita kata, okay, on lampu, on tu maksudnya on, bukan close . On tu maksudnya dia tengah jalan. So LAX adalah 70 cm. LAX tu mana? Yang ini dengan ni. Okay. Apa benda ni tak faham lah. Okay. Sebab awak tak buat eksperimen, that's why awak tak faham. Okay, kita tengok secara real life. Potentiometer punya eksperimen. Potentiometer. Okay. Eksperimen. Okay. So awak patutnya buat dekat tu pun ada je. Lambatnya. Lambatnya. Keluarlah cepat. Internet pun lambat Tak tahu kenapa internet saya stuck pula ni. Banyak no iklan. Okay. Kita tengok dekat dia punya eksperimen je terus. Nampak ni. Okay, ini galvanometer. Galvanometer dia besar ni, buruk tu, warna hitam ni. Okay, awak nampak tak macam dia pegang pen tu? Macam dia pegang Apple Pencil kan? Itu adalah joki. So awak tengok tak? Dia tap dekat mana? Dia tap kalau awak perasan ada ni. Alamak, ini buanglah ni. Okay. Kalau awak perasan, dia tengah letak joki tu dekat atas wayar. Ada wayar tu, tak nampak sangat wayar tu. Wayar, halus je wayar dia. Dia tarik, nampak tu. Dia tarik sampai galvanometer tu dapat 0. Dia nak tengok dekat mana galvanometer tu akan jadi 0. So joki ni awak boleh gerak-gerakkan dia ke kiri ke kanan. Kalau awak gerakkan dia ke kanan, dia positif. Awak gerakkan dia kiri, dia negatif. Cuba tengok ada tak berjaya tak dia buat.
Yang ni G dia sentiasa kosong. Nampak tak dia gerak-gerak. Tak tahulah awak nampak ke tak nampak. So nampak tak dia bergerak. So itu bila dia nak ambil bila G kosong. Itulah LAX tadi tu. Yang 70 cm. Panjang dia 100. Tapi bila joki tu stop adalah dekat 70 cm. Galvanometer saya kosong. Pasal saya rasa dia akan gerak-gerakkan. Nampak dia gerak dia ke kiri. Dia nak mencari stop sangat. Tak nampak sangat. Seronok dia buat eksperimen ni. Seronok apa seronok tak jadi. Lambatlah dia nak ni. Kita tengok dia tekan. Dia bermula situ. Nampak tu? Dia punya tu negatif. Dia mesti satu negatif, ujung sana mesti positif. Dia tak boleh dua-dua negatif, salah. Okay, dia letak masih lagi negatif. Dia letak lagi negatif. Dia letak lagi negatif. Dia letak lagi negatif. Maksudnya masih ada current boleh lalu. Kita tak nak ada current. Negatif. Kita tengah on tau. Power supply tu masih on. Negatif. Bila letak kat sini, alamak. G kosong. Maksudnya bila dia letak kat situ, tu negatif lah. Sebelah sana negatif. So dia tarik lagi balik nak dapatkan G kosong. Dia tak off. Dia tak switch off the power supply tau. Dia on tau. Okay, apa yang berlaku dekat sini? Maksudnya V dekat atas, V dekat bawah dah sama. So current akan cancel each other. Okay. So saya stop dulu sini. Saya tunjuk balik. Okay. Bila G kosong, apa maksud dia? Maksudnya VAX adalah sama dengan E2. So there are no current flow dekat sini. Okay, tak faham? Tak apa, tak faham. Memang tak faham, memang tak faham. Sebab kalau baca nota tu lagi tak faham. Okay, so kita berlukis. Okay, kita ada dua tingkat rumah yang tak siap. Mesti ada galvanometer, ada joki. Joki tadi yang pen tu. AB, lepas tu X. Okay. Apa yang berlaku, dua-dua ni akan mengeluarkan current. So dia keluar I. Okay, dekat sini dia, I. So dekat sini dia akan split lah. Dia akan split jadi I1, I2. Okay, dia akan keluar I2. Yang ni dia mesti balik pada I. Sebab dia mesti balik pada I. Sebenarnya yang lalu kat sini sebenarnya mesti I lah. Okay. Macam mana nak jadikan dia I? Okay. Yang ini pun dia nak juga tunjuk kuasa dia. Saya pun ada current. So dia keluarkan I dia. I4. Buatlah I4. Alamak. Apa berlaku kat sini? Apa saya cerita pasal sungai? Boleh ke ada dua arus? Boleh. Tak boleh. So apa berlaku ni? Dia kata aku nak turun, aku nak naik. Aku nak naik. So apa berlaku kat sini? Dia gaduh. Dia bergaduh lah. Dia gaduh kat situ. So sampai satu masa, so seorang akan menang, seorang akan kalah. So that's why bila you drag tu nanti, kalau you perasan tadi kan yang video YouTube tu buat kan, mula-mula dia drag dia dapat negatif 30. Lepas tu kalau bila dia drag jauh-jauh dapat positif pula 30. Maksudnya ada salah seorang tengah menang. Maksudnya mula-mula mungkin atas yang menang. Bila you tingkatkan, sebenarnya ini adalah resistor ni. Ini resistor ni, awak tengah apply resistor. So bila awak apply resistor, I ni telah berkurang. So bawah pula menang. So that's why you dapat positif. Salah satu. Depend pada kedudukan bateri awak. Saya tak boleh cakap atas menang negatif, bawah menang positif. No, it depend on your battery. Tapi yang itu tak apa, awak jangan tak berisau. Cuma awak beritahu yang awak kata, okay, maksudnya you akan dapat negatif, maksudnya salah satu menang. Kalau you dapat positif, salah satu menang. Sebab kedudukan bateri pun main peranan. Okay, saya tak nak cerita kedudukan bateri tu lagi. Okay, so apa yang bergaduh? Dia bergaduh. Dia kata apa ni, aku nak naik atas, aku nak turun bawah, mana boleh. Sungai pun tak boleh ada dua arus, tak boleh. Macam mana ikan nak berenang? Ada kaitan dengan ikan, okay. So, galvanometer ni mesti G is 0. Okay, galvanometer G is 0.
So bila G is 0 maksudnya I ini dengan I ini sama nilai. So dia mati. So dia matilah. So that's why G akan jadi 0. So there are no current flow kat sini. So I ni terus zup dia menjadi I. Dia jadi I. So hanya ada satu I je tinggal. Apa jadi kat I kat bawah? Dia membunuh each other. Tak? Nak boleh faham tu ni. Okey, saya ulang balik Cerita dia macam ni. Ada dua. Ingat tak saya cakap? E1, E2 ni kita bayangkan siapa? Bos. Atau mak. Mak. Ada dua mak. Mak tingkat atas, mak tingkat bawah. So mak ni dua ni dia akan mengeluarkan dia punya current. So mak satu ni dia keluarkan current dia. Dia jalan. Okey, so apa yang berlaku bila dia dekat junction? Dia akan split. Ingat tak, junction memang dia akan splitkan the current. So dia akan split kepada dua. Okey, so yang bawah pula, this one yang bawah E2 pun akan menghasilkan current dia. So nampak tak ni, warna hijau dah nak bergaduh dengan warna biru ni. Dia nak bergaduh dah situ. So apa yang berlaku, kita nak G kita mesti kosong. Jawab soalan exam awak mesti G kosong. Dia tak boleh G ada nilai. Kalau G ada nilai itu bukan soalan exam. So dia mesti nak G0. Untuk dapatkan G0, so I this one must be same. So that's why they can cancel each other lah. So bila dia boleh cancel each other, so I ni boleh je terus pergi sini. So I yang ini je lah wujud. Kenapa I ni tak wujud? Sebab G dah 0. Bila dia dah capai dekat X tu. Okay. So that's why kita akan guna formula. Formula yang awak akan pakai adalah E1 over E2 sama dengan L1 over L2. Okay, E1 ni inilah E1. This one, E1. E2 adalah ini. Okay, L1 adalah kawasan rumah mak atas. Mana kawasan rumah mak atas? Iaitu dari from A to B. Okay, L2 pula adalah kawasan bawah. Rumah bawah. Mana rumah bawah? AX. LAX. So soalan tadi dia tanya apa? Soalan tadi dia suruh cari find E2. Okay, E1 ada tak? Ada E1. Ada 2. E2 nak cari. LAB ada tak? Ada 100 cm. LAX ada tak? 70 cm. Bahagi-bahagi dapatlah E2 iaitu 1.4 V. Senang. Ini memang senang sebab dia tak ada R kecil dengan R besar. Dia tak ada anak. Dia senang hidup di single. Boleh tak ni? Saya takut awak baca nota, awak takkan faham sebenarnya sebab very complicated sebab dia ada banyak bawah-bawah tu. Saya tak nak awak baca nota, awak fokus yang kat sini je sebab soalan exam akan keluar yang dua ni je. Madam. Ya. Rajimah dulu. Okay. Kenapa tadi video tu dia banyak garis yang wire tu? Dia buat banyak Bukan resistant. Kita satu je, kita pakai satu je. Dia buat banyak resistant apply. Oh, okay. You punya eksperimen satu je. Dia tak banyak guna banyak wire. Satu je. Yang itu dia guna dia tambah wire lagi. No, you only use one wire saja. Okay. Thank you, Jamie. Okay. Thank you, Ayatma. Akbar? Nak apa? Tak nak cakap pula Akbar. Madam, kan masa joki tu dekat X kan galvanometer tu kosong kan? Maknanya kalau dia gerakkan ke kanan, galvanometer tu terpesong jugalah Terpesong jugalah. Maksudnya kalau dia gerak ke sini, so dia akan pergi positif. Dia gerak ke sini, mungkin dia akan negatif. It depend kedudukan bateri. Saya tak nak yang itu you hafal sebab itu dia tak pernah tanya lah. Itu depend pada kedudukan bateri. Sebab bateri ni boleh je ubah ini ke sini. Yang ini boleh je ubah ini ke sini. Kedudukan bateri awak macam mana lah. So dia akan terpesong salah satu lah. Dia tak boleh dua-dua sebab nanti kalau boleh lah kita buat eksperimen minggu depan kan. Akan ada kumpulan dia cek, yang ni saya dapat negatif 100, yang ni pun saya dapat negatif 30. Salah.
dia tak boleh duduk terpesong satu arah. Dia mesti satu positif, satu negatif. Baru kita akan start buat eksperimen. Maksudnya salah kat mana? Salah you pasang litar lah maksudnya. Bateri you salah pasang ke apa ke. Dia mesti positif, negatif, tengah-tengah zero. Baru itu dapat potentiometer. Boleh? Madam, Ya. Okay. katakanlah I4 dia menang. So dia punya atas ada arus tak ke bawah saja? Ni menang. I4 menang. I4 menang, galvanometer will not become zero. G will not become zero. Okay. G will not become zero is I4 menang. Tak boleh, tak logik. Sebab G zero mesti meaning dia dah matikan dua-dua atas tu. Bukan mati kat atas tu, maknanya dekat bergaduh bawah ni dah mati. Because you punya syllabus mesti G zero. Kalau I4 menang, maksudnya G will not become zero. Jadi dia I ada lagi tak? Tak ada, only I. Hanya ada satu I je wujud dekat bahagian atas saja. So I yang hanya ada adalah this one, this area only. So bawah ni dah mati. Tak ada I, tak ada current lalu. But EMF still have, because EMF we are talking about battery. Battery takkan tiba-tiba yang cikgu I tak ada tapi bateri saya pun kosong. No. Contohnya you ada litar, lepas tu you litar you tak on. You salah pasang. Adakah you kata cikgu bateri saya kosong? No, bateri you masih ada nilai. The one yang tak ada nilai I only. Boleh? Boleh tanya Man? Fikir jap. Sebab tanya Madam. Man, G you zero je. Maksud dia G0, maksudnya yang I2 dan I4 is equal. Yes, very good. The I2 and I4 must be equal so they can cancel each other. Macam ni lah, I2 is 4. I4 is negative 4. So that's why dia jadi 0. So the V Mesti different direction. yes, mesti different direction. Cannot same. Kalau same dia akan menolong lagi arus tu. Dia mesti in different direction. V EMF tu. So that's why kalau you baca nanti, kalau you tengok VAX akan sama dengan E2. Kenapa dia boleh sama dengan E2? Because the I is the same. So IR, so dengan IR ni akan sama lah. So that's why kita akan cancelkan dia. Yang akan sama adalah the V atas dengan V bawah tu lah dia akan sama. Okay. Ini adalah kes sangat simple. Okay. Macam kalau saya tengok tutor you pun saya rasa dia adalah kes sangat simple. Kita tengok kes tutor you. Oh tak, dia tak ada. Kalau macam ni dia ada ini dengan ini. Nampak tak? Dia ada ini dengan ini. So dia bukan kes simple lah. Ada tak kes simple? Saya nak tengok kes simple lagi ada tak? Saya tak sure lah ada ke tak ada. Pasir ni benda pasir apa? Kalau ada lagi bagus ni. PSPM. Tengok PSPM ada tak? PSPM banyaknya dia suka tanya ke KOF. Nampak ni 9 markah. Jarang dia tanya potential. Ni pun bukan kes simple lah. Tak ada. Semua tak ada kes simple. Kes simple tu memang susah kot. So kita kena masuk dalam kes yang luar biasa ni. Ada tak kes simple? Tak ada lah. Semua tak ada kes simple. Semua kes yang ni apa? Ke KOF 8 markah. Tak adalah. Semua kes dahsyat-dahsyat ada R dengan K. So kita masuk kepada kes 5 markah Besar markah dia 5. Okey, 7 minit lagi. Okey, sempat kot. Okey, kita try. Okey, ini adalah kes yang kedua. Okey, kes kedua adalah kes ada R dengan R kecil. Okey, so bila dia ada kes ni, you tak boleh guna yang terus depan. You kena buat belakang baru bentuk love. Okey, macam mana nak buat ni? Pening lah ni sikit. Okey, kita tengok ni. A potentiometer consists of uniform wire length 100 cm. So, the 100 cm is the length here. Ni length ni adalah 100 cm. Ni 100 cm. Ni. Nampak budak ni buat. Length adalah 100 cm.
and the resistor is 5 ohm connected in series with 2 ohm resistor and a driver of 3 volt and 2. So dia ada R besar, dia ada R kecil. Okay, dan dia kata 5 ohm ni adalah sepanjang length of the wire. So length of your wire ni ada resistor. So that's why dia boleh mengurangkan current flow sebab dia adalah act sebagai resistor even though dia adalah wire, because rho equals to RA over L. R equals to rho L over A. So R dengan L adalah directly proportional. So the resistance is depend on the length of the wire. So length of the wire akan menyebabkan ada peningkatan resistance. Macam awak buat eksperimen kan, awak kata use shortest length of wire. Why? We want to reduce the resistance. So samalah macam ni. Okay, so dia ada masalah lah. Dia ada R kecil, dia ada R besar. So dia ada mak, dia ada anak. Okay, dia kata when galvanometer is balanced. When we talking about balance, we are talking about the G is 0 balance G is 0. G sama dengan kosong. The length is 75 cm. Determine the EMF E. So they ask you to find E ni. Soalan sama je, dia suruh cari E. Okay. So apa yang you nak kena buat? Okay. Masih menggunakan formula yang sama. You masih guna formula yang sama, tetapi you tak boleh guna direct. Okay, sebab you ada R. So apa yang saya ajar budak saya, dia akan guna yang belakang dulu. Dia akan settlekan yang belakang and then baru dia buat love. Pening dah lah. Okay, dia buat yang belakang dulu baru dia buat love. Awak tengok perasan tak dia buat ni. Dia buat ni, dia buat belakang dulu. Nampak ni, dia buat belakang dulu. Lepas tu baru dia buat love. Okay. Tengok, 5 markah dia buat pendek je. Dia buat ini terlalu terror sangat ni. Okay. So yang ini kita buat macam ni. Kita lukis dulu. Cepat 4 minit. Okay, kita lukis dulu. Okay, ni. Salah lukis kat situ. Saya lukis bawah lah. Situ nak sini lah. Tempat lah, tak apalah. Okay. Sini. Panjang jijit macam ni. Macam ni. Cik. Galvanometer. Okay. 3 volt. E. 2. Okay. Alright. So saya akan gunakan yang belakang dulu. L1, L2 sama dengan R1 over R2. Okay. Apa maksud L1 over L2 ni? Okay. Saya akan pakaikan length di antara dia lah. Okay. Dia ada bagi J. Ini J, ini X, ini Y. Okay. Saya akan buat, tak kisah you nak buat XJ over LXY boleh ataupun nak buat LXY over LXJ pun boleh, tak kisah. Sebab ini kita buat ratio je. Okey, sama dengan RXJ over RXY. So kalau you ambil LXY, so atas ni kena, maksudnya boleh je guna LXY over LXJ sama dengan RXY over RXJ. Pilih salah satu boleh, tak ada masalah. You nak pilih guna yang atas boleh, nak guna yang bawah, nak jadi di bawah pun boleh. Jadi you faham, you kena guna length between this line. Kita akan fokus dekat yang ni dulu. Okay. LXJ, berapa LXJ dia bagi tadi? 75 cm. So LXY, berapa dia bagi? 100 cm. Okay. RXJ, I don't know. They don't give you RXJ. Dia tak ada bagi. Mana ada bagi? Dia kata RXJ tak tahu. Tapi we know RXY 5. So I can find RXY first. RXJ first. Okay Pertama kali saya cakap saya guna yang ni. Nak guna yang ni pun tak ada masalah. Pertama kali kita guna yang belakang ni dulu. So formula ni you kena hafal. So bila nampak je ada R besar, R kecil, guna yang belakang dulu. So kita akan guna L1 over L2, R1 over R2. Dekat mana length duduk? Length duduk adalah dekat this one. At that particular area je. Dekat atas mana ada length? Yang ini je ada length. So kita akan guna LXJ over LXY sama dengan RXJ over RXY.
So masukkan nilai 75, 100, XXG, so 5. So I can find my RXG. 75 divided by macam mana ni, macam mana mod mat balik. Okay. 75 divided by 100. So I times with 5. So I will get 3.75. So this is resistor. Okay, saya tunjuk kat awak Resistor ni sepanjang ni adalah resistor. Total dia adalah 5 ohm. Itulah kita panggil dia RXY. Ni Y. Okay. Bila dia dekat RXG, resistor dia hanyalah 3.75. Logik lah. Sebab panjang 5 ohm. Kalau pendek mestilah 3. Betul, logik. Jawapan awak logik lah. Unless you dapat 100. Tipu lah. Mana boleh. Total pun dah 5. Lepas tu awak dapat dia lagi bigger. Salah lah. Okay. So saya dah settle bahagian belakang. Belakang ni saya dah settle. So saya akan buat love tau. Love. Okay. E1 over E2 sama dengan R1 over R2. Okay. Ramai yang akan salah dekat sini. Okay. E1 I refer kepada atas 3. E2 I nak cari. Ni yang kita nak cari ni. Okay, R ini bukanlah R atas. Bukan. Ramai yang dia nak hidup, dia senang, dia pergi ambil R atas tu. Bukan. Tak nampak Okay, saya ulang balik sebelah dah habis dah. E1 over E2 sama dengan R1 over R2. Yang ini adalah berapa tadi? Dah habis masa. Pukul 3. Yang ini E. Okay. R ini adalah refer kepada R total. Total R yang ada kat atas. Kat rumah atas. Mak atas tu. Okay. Dan kedudukan dia adalah series. So 2 tambah 2 tambah 5. Mana datanglah pula 2 tambah 2 tambah 5 ni. 2 ni 2 tambah 2 tambah 5 ni. 5. Rumah atas. Bahagi rumah bawah hanya ada RXJ tadi tu. 3.75. So you akan dapat E. Okay, dah masa saya tak sempat lah nak cakap esok saya ulang balik lah. Okay, so saya stop dengan tasbih kifarah surah Wal-As. Tengah seronok dapat fahamkanlah ni dulu nanti. Esok sama. Esok ada lagi.